Salam guys, Muaz balik di sini. So, aku telah pun menggunakan Poco X3 NFC ni memang agak lama juga, dalam sebulan sebenarnya, which is memang agak lama lah untuk tempoh review tu kan. The reason why kenapa aku macam tak review awal adalah disebabkan ada a few things, ada problem sikit yang aku nampak dekat Poco X3 NFC ni lah. And aku memang sangat berharap yang mana masalah tu boleh diselesaikan secara software update. And yes, memang sepanjang aku guna ni memang agak banyak juga software update yang aku terima. Adalah dekat dalam 4-5 software update jugalah. And after lepas dah dapat 4-5 software update ni pun, still aku sebenarnya aku nampak yang mana masalah tu tetap ada. Jadi korang nak tahu tak apa masalah dia sebenarnya? Kalau korang nak tahu, kena tengok video ni sampai habis lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Jadi kalau kita tengok pada Poco X3 NFC ni, penawaran yang dibagi tu memang agak surprisingly powerful jugalah untuk tanda harga jualan sebanyak RM899 tu. So apa yang kita dapat pada tanda harga jualan ni? Pertama, korang akan dapat build quality yang memang powerful habis lah. Skrin depan dia Corning Gorilla Glass 5. Lepas tu frame dia ni pun adalah frame jenis aluminium. Cuma pada bahagian belakang ni adalah plastik. Tapi tak apa, walaupun dia menggunakan plastik, bagi aku overall build quality memang tak ada nampak lah cacat celah dia tu. Cuma satu je lah, aku tak pastilah sama ada korang suka ataupun tak design Poco, tulisan Poco besar-besar kat belakang ni kan. Macam aku suka. Sebab dia macam nampak ada satu macam identity yang agak keras lah, yang akan menunjukkan yang ini adalah smartphone Poco. Kemudian pada tanda harga RM899 ni juga, Poco X3 NFC ni dia masih lagi ada IR blaster. Lepas tu dia masih lagi ada 3.5mm headphone jack. Dan apa yang menariknya untuk speaker, dia sebenarnya didatangkan dengan setup stereo speaker. Yes, stereo speaker dia ni kalau nak kata bagus ke tak tu macam sebenarnya biasa je sebenarnya. Tapi itulah, kalau nak dibandingkan dengan speaker mono, of course lah setup stereo speaker ni memang lagi baik lah cerita dia kan. Kemudian kita sampai ke bahagian skrin dia pula. Untuk skrin dia pun memang agak impresif jugalah bagi aku, sebab dia didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inch, IPS LCD 120Hz dan dia juga menyokong HDR10. Jadi untuk sebuah smartphone yang dijual pada tanda harga RM899 ni, 120Hz tu memang benda yang kita tak boleh nak dengar kan. Memang tak pernah dengar pun. And benda ni ada dekat Poco X3 NFC ni. Jadi untuk skrin dia ni, bagi aku memang tak ada masalah. Skrin dia memang overall memang sangat memuaskan. Tak kisahlah dari segi penghasilan warna dia, kecerahan dia. Yes, dia ada punch hole sikit pada bahagian tengah ni, memang kecil je. Tapi bagi aku memang benda ni tak adalah mengganggu sangat mata aku. And overall aku memang sangat puas hati lah dengan skrin dia ni. Kemudian pada tanda harga jualan macam ni juga, korang akan dapat sebuah smartphone yang didatangkan dengan chip 7 series. Dan chip 7 series dia ni pun bukan kaleng-kaleng punya chip 7 series. Sebab chip 7 series dia ni adalah chip 7 series 4G yang paling terpantas sekali yang ada dekat dalam market, which is ialah Snapdragon 732G. Lepas tu tak cukup dengan itu, ianya digandingkan dengan capacity RAM sebesar 6GB. Lepas tu internal storage UFS 2.1 sebesar 128GB. And dengan menggunakan MIUI 12 on top of Android 10, korang memang akan dapat performance yang bagi aku untuk price range yang macam ni memang agak memuaskan lah. So kalau macam setakat korang buka app ke, korang buat multitasking tu semua, aku rasa memang tak ada benda lah. Buat je lah apa nak buat, memang boleh buatnya. Cuma biasalah untuk MIUI 12 ni, memang iklan tu tetap akan ada lah kan. Benda tu memang tak boleh nak lari lah kan, mesti tetap akan ada juga. Kemudian dari segi battery life pun bagi aku memang tak ada masalah kan. Dengan 5160mAh tu memang korang boleh gunakan smartphone ni sepanjang hari. Seriously, memang okey lah. Dan benda yang aku paling suka sekali, yang mana dekat price range yang macam ni, selalunya manufacturer memang dia tak titik beratkan benda ni, adalah dia punya haptic vibration dia. So sistem haptic vibration yang terdapat pada Poco X3 NFC ni memang aku kata dia bukan rasa macam flagship device lah, tapi dalam masa yang sama juga dia tak rasa macam kebanyakan smartphone yang 1500 ke bawah tu semua, jenis bila tekan bergegar macam tak sedap, macam phone murah tu kan. Memang korang takkan dapat. Dengan Poco X3 NFC ni, dia punya vibration memang precise, memang dia terasa mahal dia tu. Tak rasa lah macam sebuah smartphone yang dijual pada tanda harga yang macam ni. Dan of course last sekali adalah dia punya setup kamera dia lah. So Poco X3 NFC ni didatangkan dengan setup 4 kamera di bahagian belakang, iaitu kamera utama 64MP, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 2MP dan kamera depth 2MP. Kemudian pada bahagian hadapan, dekat bahagian punch hole dia tu adalah kamera selfie bersaiz 20MP. Jadi untuk image quality bagi aku just normal lah, biasalah. Tak ada benda yang aku perlu komplain. So overall bila korang tengok gambar dia ni, korang boleh nampak yang mana kalau dari segi untuk kamera utama dia memang tak ada masalah.
masalah. Gambar memang nampak sharp, well exposed. Dia punya kontras memang nampak sedikit tinggi, tapi bagi aku benda ni tak ada masalah sebab korang boleh adjust nanti dalam editing gambar tu kan. And yang paling best sekali, aku sebenarnya suka dengan kamera ultra wide dia. Sebab kamera ultra wide dia tak macam kebanyakan smartphone lain. So selalunya smartphone lain dia didatangkan dengan kamera ultra wide bersaiz 8 megapiksel. Tapi pada Poco X3 NFC ni dia didatangkan dengan kamera 13 megapiksel. So nilai megapiksel yang tinggi ni akan memberikan advantage lah pada Poco X3 NFC ni kan, sebab gambar ultra wide tu memang akan nampak lebih sharp, memang lebih banyak details yang korang boleh tengok. And overall bagi aku kualiti dia memang agak memuaskan. Untuk kamera makro dia pula, yang ini aku memang malas nak cerita lah, sebab korang pun boleh agak lah macam mana dia punya result dia kan, memang teruk lah sebenarnya. Untuk kamera selfie dia pun aku boleh puji juga. Walaupun dia punya focal length tu macam agak tight sikit kan, tapi overall gambar yang korang dah ambil tu memang well exposed kan. Dia memang tak nampak lah ada overexpose ke apa ke, memang sharp. And let's say kalau korang gunakan fungsi portrait mode, dia memang mampu untuk membuat potongan dengan sangat kemas. Bahagian yang aku boleh puji juga adalah pada night shot, sebab macam korang boleh nampak dia memang akan cuba untuk mencerahkan lagi pada bahagian shadow yang gelap tu. And dalam masa yang sama juga dia akan cuba untuk tajamkan sedikit gambar tu. Untuk video pula, Poco X3 NFC ni mampu untuk merekod pada setting tertinggi 4K 30 frame per second, 1080p 30 frame per second atau 60 frame per second, dan 720p 30 frame per second. And tak kisahlah kalau korang rekod dekat 4K ke, dekat Full HD ke, bagi aku dia punya quality video dia memang bagus lah untuk price range yang macam ni kan. Video memang nampak stabil je, memang tak ada masalah pun. And dia tak ada pun macam exposure hunting ke apa ke, memang just nice dia punya quality video dia. So by this time korang mesti pelik kan, apa benda yang problemnya kan. Nampak cerita macam semua bagus je dekat Poco X3 NFC ni kan. Tadi awal-awal video macam sembang macam macam banyak sangat masalah ada lah, update lah apalah kan. So now aku nak cerita apa masalah sebenarnya yang terdapat pada Poco X3 NFC ni. Masalah dia adalah pada high refresh rate 120Hz dia tu. Walaupun selepas dapat banyak gila update dekat smartphone ni, aku still dapat merasakan yang mana 120Hz dia tu tak rasa macam 120Hz. Aku tak tahu macam mana nak explain kat korang ni. Sebab contohnya lah kan, dekat rumah aku ni aku ada banyak smartphone yang menyokong higher refresh rate kan, sampai 120Hz, sampai 144Hz pun ada. So bila aku letak side by side tu, memang boleh nampak lah yang mana 120Hz pada Poco X3 NFC ni memang dia tak berapa smooth pun sebenarnya. Memang kebanyakan masanya korang akan nampak dia macam ada hiccup tau. Dia macam tak boleh nak kejar 120Hz tu. And kadang-kadang je baru korang boleh nampak smoothness sampai 120Hz tu. Most of the time memang dia akan nampak lag tu. So masalah ni kalau dulu aku memang anggap ini adalah masalah software lah. And aku pun berharap yang mana benda ni boleh di-fix dengan software update. Tapi walaupun selepas dah dapat 4-5 update pun, benda ni nampaknya macam tak diselesaikan juga. Dan kat sini aku boleh simpulkan yang mana ini sebenarnya adalah masalah dari segi dia punya hardware dia. So berkemungkinan yang mana Snapdragon 732G tu mungkin dia macam tak berapa mampu untuk cater 120Hz ni lah. And let's say lah kalau korang bercadang untuk beli Poco X3 NFC ni, ini adalah benda yang korang perlu titik beratkan. Jadi kalau korang sekarang nak beli Poco X3 NFC ni hanya adalah disebabkan 120Hz display tu, korang nak 120Hz display tu, dan kat sini aku boleh kata tak perlu belilah. Sebab aku boleh guarantee yang mana korang takkan dapat fully experience 120Hz tu kan. Walaupun dah sebulan, dekat 2 bulan dah, masalah ni masih belum settle lagi. Tapi let's say kalau korang nak beli Poco X3 NFC ni bukan sebab dia punya display, bukan sebab 120Hz tu, korang beli pun sebenarnya korang nak dapatkan dia punya bateri yang besar, korang nak dapat performance yang bagus, korang nak dapat kamera yang baik, kemudian korang nak haptic feedback vibration yang nampak macam flagship, korang nak stereo speaker, korang nak ada audio jack, korang nak semua benda lah selain daripada 120Hz tu. Then baru aku boleh cadangkan untuk korang go for Poco X3 NFC ni. Kalau kita tolak tepi masalah screen 120Hz dia ni, aku boleh kata untuk price range yang macam ni, Poco X3 NFC ni memang agak sempurna. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.